Okey, katakan kita nak 1 minus x dy dx equals to 1 minus y. Dan kita ada syarat tambahan. Itu beza dengan soalan nombor 4. Kalau ada syarat tambahan ni, maksud dia jawapan kita nanti dah tak ada lagi tambah c. Okay? Cuma kita kena faham lah untuk dekat sini. Kalau jumpa y0 equals to 3, kita tengok kita punya soalan dia menggunakan dua je variable kita, x dan y. X dan y. Maka yang 0 ni adalah x. Y itu equals to 3. Jadi jangan terbalik. Dengan y equals to 0, x equals to 3. Okay, jadi y ni equals to 3, yang x tu equal to 0. Ini kita akan gunakan untuk nak mencari c nanti. Okay, okay, kita tengok. Sebab kita nak guna integrating factor, nanti dalam exam nanti tak dinyatakan nak guna integrating factor. Jadi kamu kena tahulah. Biasanya kalau kita nak kenal, kita tengok kita punya function kita ni. Dia satu, ni satu kan? 1, 2, 3. Ada 3 sebutan ni. 1, 2, 3. So kalau 3 kita gunakan integrating factor. Sebab kita tak boleh hasilkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey, jadi yang pertama kita ubah y dulu bentuk ni. Yang ini kalau kita ubah y, kita akan gunakan 1 minus x dy dx. Kita bawa y ni ke sebelah kiri. Dan kita kena pastikan dy dx ni sebelah dia jangan ada 1 minus x. Jadi semua bahagi dengan 1 minus x. So kita akan dapat dy over dx equals to, kita akan ambil tambah dengan 1 over 1 minus x multiply by y equals to, maknanya semua sebutan ni kita bahagi dengan 1 tolak x. Tujuan kita buat macam ni sebab kita nak bandingkan dengan bentuk yang ni. Sebelum kita nak buat IF, kita mesti buat bentuk macam ni. Okey, bila ada bentuk macam ni, barulah kita boleh ambil px tu adalah sebelah y. Kalau ada negatif, kena ambil juga negatif ni. Okey. Jadi dia mesti ada bentuk macam ni, baru kita boleh dapatkan nilai untuk function px. Okey. Seterusnya, barulah kita mulakan untuk gunakan integrating factor. Jadi step yang pertama, kita dapatkan IF. Jadi step yang pertama, mesti gunakan IF sama dengan exponent to the power of integration. Kalau ikutkan kita punya formula, integration of px. Sekarang px kita adalah 1 over 1 minus x dx. Okay, so kita teruskan ni. Ini kalau kita integrate, dapat ln 1 minus x. Okay, ini kalau kita integrate 1 minus x, kemudian nanti kita akan dapat negatif. Sebab kita kena ada per negatif 1. Okay, ataupun kita boleh permudahkan, ini nanti kita akan dapat ini akan jadi negatif, ini akan jadi negatif. Jadi kita boleh tulis eksponen ln 1 tolak x kuasa negatif 1. Okay, so kita akan dapat yang tu. Maka kita akan dapat IF kita adalah 1 per 1 tolak x. 1 tolak x. Okay, sekejap. 1 tolak x. Jadi kita akan dapat ini. Sebab eksponen dengan kuasa ln ni akan jadi hilang. So dapatlah 1 per 1 tolak x. Okay. 1 tolak x. Okey, jadi macam itulah. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Faham ya? Faham. Okey. Kemudian, step yang kedua.
step yang kedua, kita ambil IF ni darab kiri dan kanan. Darab kiri dan kanan, so kita akan ambil 1/1 tolak X, kiri dan kanan. Daripada sini. So, dy over dx plus 1/1 minus X. Okey, kemudian sebelah kanan, IF yang tadi, IF darab dengan 1/1 tolak X. Okey, boleh? Okay, sekarang saya nak tengok. Itu tak ada punya jawapan dia? Okay. So, boleh sir. Negatif. Okey. Kemudian okey. Step yang ketiga. Step yang ketiga ni kita kena ubah. Step yang ketiga, yang ini kalau kita nak integrate tak boleh sebab adanya dy dx. Okey. Jadi kita kena ubah bentuk kepada d over dx. D over dx. Cara dia kita akan ambil if darabkan dengan y. Okey, sekarang if kita adalah 1/1 tolak x, darab dia dengan y. Ini kalau kita nak check, kita boleh gunakan product rule, mesti dapat yang di atas. Okey. Kalau tak dapat, maknanya salah kira lah. Okey, tapi tak payah check lah. Kemudian sebelah kanan ini akan jadi 1/1 tolak x kuasa 2. Okey. Kemudian, step yang keempat, kita hanya gerakkan dx ni ke sebelah kanan. So, kita akan dapat, ini kalau senang, y over 1 minus x equals to 1/1 minus x squared dx. So, daripada sini nanti kita akan integrate kiri dan kanan. Okey. Untuk integrate sebelah kiri, mudah aja. Kita hilangkan simbol integration dengan differentiation. Maka kita akan dapat 1/1 minus x equals to, okey, yang ini kalau kita nak integrate, kita tukar dalam bentuk kuasa lah. 1 tolak x kuasa negatif 2. Okey. Jadi kita akan dapat kuasa akan bertambah 1. Bahagi dengan kuasa yang baru. Okey. Dan jangan lupa bila dah siap, kita mesti ada tambah C. Okey. So kita tulis balik 1/1 minus x equals to, ni saya tulis balik 1 tolak x tambah C. Kemudian kalau kita jadikan y ni sebagai tajuk, yang ini darab ke sini. So, dapat negatif 1 tambah C1 tolak X. C1 tolak X. Okey. Kemudian, tadi daripada awal soalan, kita ada syarat tambahan. Yang tadi, masa awal soalan tadi, dia ada syarat tambahan. Y0 equals to 3. Okay. Ini tadi maksud dia adalah X tu yang 0, Y itu sama dengan 3. Jadi hati jangan terbalik. Jadi kalau kita gantikan Y ni 3, negatif 1 tambah C. Maka kita akan dapat C sama dengan 4. Kita akan dapat C sama dengan 4. Okay. Maka jawapan akhir kita adalah Y sama dengan negatif 1 tambah 4 1 tolak X. Okay. Ataupun kita permudahkan lagi. Negatif 1 tambah 4 dapatlah 3. So kita akan dapat 3 tolak 4X. 3 tolak 4X, betul tak?
Nanti 1 tambah 4, so 3. Kemudian tolak 4x. Okey, sampai di sini saja. Okey, jadi kita akan mulakan daripada dy dx. Dy dx sama dengan y over y minus x. Okey, untuk di sini kita ada syarat tambahan 0.46. Jadi kita akan gunakan ni untuk cari constant. Okey, jadi sekarang ni dia tak bagi tahu pun nak guna apa ni, nak cari equation ni. Okey, nak guna separable ke ataupun guna integrating factor. Jadi kita kena pilihlah nak guna yang mana. Biasanya kalau dua sebutan ni kita akan gunakan separable. Tapi kalau kita cuba ubah suai, kita tak boleh jadikan semua ni berada di sebelah kiri untuk y. Sebab dia bercampur ni. Okey. Maka bila saya terbalikkan, kita akan dapat y tolak x per y. Saya terbalikkan. Kemudian nanti kita akan dapat, betul? Kalau saya terbalikkan, y tolak x per y. Okey, kemudian nanti kita akan dapat dy dx, bukan dy dx, dx dy. Darabnya x. Ya, siap. Dx dy sama dengan 1 tolak x per y. Okey, saya tak lihat ni. Okey, kemudian saya bawa yang ni ke sebelah kiri. Kalau saya bawa ke sebelah kiri, saya akan dapat dx dy tambah 1 per y darab x equals to 1. Okey, biasanya bila kita nak buat integrating factor, kita mesti gunakan dy dx tambah dengan px darab y sama dengan qx. Kan? Tapi sekarang ni dah jadi terbalik. Sekarang ni x ni dah jadi y. Kan? Yang y ni dah jadi x. Okey? Jadi sekarang ni kita boleh gunakan ni, tapi kena ingat sekarang ni kita dah terbalik. Jadi bila kita nak cari integrating factor, maka kita kena comparekan dengan yang baru ni, dx dy tambah dengan, kalau sebelum ni kita buat px. Jadi yang baru ni bukan tengok px, tengok py darab dengan x. Wah, ni kalau sini y, sini y. Kalau sini x, sini x. Sama dengan, sepatutnya qx, tapi kita dah terbalik. Rupanya sekarang ni kita akan tengok yang ni. Okey, kita terbalik daripada yang biasa. Okey, jadi step yang pertama, step yang pertama kita kena dapatkan if. Okey, sepatutnya kita punya if, formula kita adalah if sama dengan eksponen kuasa px darab x. Bukan p darab x, px dx. Ni yang biasa kita buat ni. Tapi sekarang ni untuk soalan ni kita dah buat terbalik. Jangan guna px, kita guna py. So py kita adalah 1 per y. Jadi kita akan ambil kuasa 1 per y. Kita ambil ni. Sebelum ni kita buat dx, sekarang kena buat dy. Sebab kita dah buat terbalik. Okay. So nanti kita akan dapat eksponen ln y dan ini sama dengan y. Okay, kita akan dapat y. Okay, maka if dia adalah y. Kemudian kita teruskan step yang kedua. Bila kita dah ada if, maka step yang kedua kita akan ambil if ni darab kiri dan kanan equation tadi. Okey. Equation tadi adalah dx dy. So kita akan tulis dx dy tambah dengan 1 per y darab x sama dengan if y dan sebelah kanan tadi adalah 1. Okey. Maksudnya step yang kedua ni maksudnya kita ambil if darab kiri dan kanan. Kemudian step yang ketiga, sepatutnya step yang ketiga ni kita dah boleh integrate
Tapi dengan syarat kita kena tukar kepada bentuk sepatutnya sebelum ni kita buat d over dx. Kan? Kita tengok tadi. Sebelum ni kita akan buat step yang ketiga ni d over dx sepatutnya. Lepas tu kita akan ambil if darab dengan y. Okay? Jadi sekarang jangan buat d over dx. Kita kena buat d over dy. Sekarang ni dah terbalik. Kemudian kita akan isi kat dalam ni dengan cara kita akan ambil if. Sepatutnya kita gunakan y. Sekarang dah terbalik darab dengan x. Okay. So kita akan ambil kita punya if kita adalah y dan darabkan dengan x. Sama dengan y darab 1 y. Okay. Kemudian untuk step yang keempat, kita bawa je dy ni ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat yx sama dengan y dy. Maka bila sampai di sini, kita dah boleh buat integration. Okay. So bila kita integrate yang ni, maka kita akan ambil yx sama dengan y kuasa 2 per 2 tambah c. Bila dah siap semua, baru kita buat tambah c. Okay. Sepatutnya kita akan buat y sebagai tajuk. Sekarang ni bukan y sebagai tajuk. Kita akan buat x sebagai tajuk. Okay. Sebelum tu kita gunakan maklumat tadi. At point, kita ada maklumat tambahan tadi. 46. Maksud dia kita akan gunakan nilai x4, y6. x4, y6. Jadi 6 darab 4 sama dengan 6 kuasa 2, 36. Bagi 2, 18. So, kita kira ni dapat 24, 6. Okay. So, kita boleh tulis equation kita ni. Dia akan jadi yx sama dengan y kuasa 2 per 2 tambah 6. Dan biasa kita akan buat y sebagai tajuk. Tetapi soalan ni kita dah buat terbalik. Maka tukarlah x sebagai tajuk. Maka dapatlah y per 2 tambah 6 per y. Okey, jadi kita akan dapat jawapan yang itulah. Okey, setakat ni ada nak tanya? Jadi untuk dalam exam nanti, kamu kena bersedia dengan kemungkinan soalan dia akan jadi macam ni, penyelesaian dia. Biasanya kita akan gunakan dy dx. Biasanya yang ni. Tetapi kalau kita buat dy dx, kita kalau nak bawa ke kiri tak boleh sebab ni masih bercampur lagi. Masih bercampur. Jadi lebih mudah kita terbalikkan. Sebab bila kita terbalikkan, kita dah boleh pecah yang ni. Yang asal tadi tak boleh pecah. Terbalikkan baru boleh pecah. Okay. Bila kita dah pecah nanti, kita boleh bentukkan satu persamaan differential equation. So kita boleh bentukkan macam ni lah. Dx dy tambah 1 per y darab x. Sekarang dibincang population at any time change at rate. Kita nampak ada rate. Maka ingat rate ni mesti tukar kepada d over dt. Nampak je rate, mesti ambil d over dt. Kemudian kita tengok apa yang dibincangkan ni. Yang dibincangkan adalah population. Sebelum ni dalam kuliah kita belajar, kita create sendiri dia punya equation dia. Jadi kalau ikutkan maklumat ni kita mesti guna dp. Kan? Tetapi soalan ni dia dah bagi tahu equation dia. Jadi tak payahlah kita nak create, kita salin je ni. Okay. So dp over dt equals to kp. So ingat p ni adalah population. Okay. Kemudian maklumat yang diberi tambahan. Okey, ini adalah tahun yang pertama dibincangkan. Biasanya kalau macam ni, kita andaikan ini adalah tahun yang awal, T0. Maka population dia adalah 20,000. Untuk yang 1995 ni, kita kena tengok berapa dia punya perbezaan dia. Ini berapa tahun ni?
Ini macam 10 kan. So letak 10. Dapatlah P yang kedua. Okay. Maksudnya soalan ni kita dah ada dua maklumat. Biasanya kalau dua maklumat ni kita untuk dapatkan constant je. Sebab kita akan ada dua constant. Okey, kemudian kita tengok. Sekarang ni kita nak cari population pada tahun 2005. Okay. Jadi kita tengoklah. Daripada 1985 nak sampai ke 2005. Masa dia T berapa ni? T berapa? Berapa ni? 1985 hingga 2005. T? Hello? 20. T 10 ke? 20? 20. Bukan rujuk pada sini, rujuk pada sini. Okay. Maknanya inilah dia punya soalan dia. Okey, kita settlekan dulu dia punya equation ni. Okey, jadi sekarang ni kita nampak sebab dalam soalan ni dia tak nyatakan ini mesti guna separable method. Yang ini mesti guna integrating factor. Dia tak sebut. Jadi kita sendiri kena tahulah. Cara kita nak kenal mudah je. Kalau kita tengok ada satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, dua je sebutan, maka mesti guna separable method. Kalau ada tiga sebutan, baru guna IN. Okay. So kalau dekat sini mudah. Bila nampak je satu kiri, satu kanan, mesti guna separable method. Jadi kita asingkan P sebelah kiri. So saya akan buat 1 per P dP sama dengan K dt. Okay, kemudian terus kita integrate. Okay. Sebab kita hanya gunakan separable method ataupun separable variable yang kita bincang sebelum. Maksudnya kaedah yang pertama lah. So sebelah kiri dapat ln P. Kalau kita nak lebih tepat, P ni buat modulus. Letak biar je ln P equals to KT. Bila kita dah selesai, letak tambah C, jangan lupa. Okay. Jadi untuk step yang di sini, kita boleh terus cari nilai K dan nilai C kalau nak. Kalau tak nak, kamu proses lagi, jadikan P ni sebagai tajuk. Jadi pilihlah mana kamu rasa mudah. Okay. Kalau daripada sini kamu nak cari nilai P dulu, nilai K dan C, gunalah maklumat yang pertama tadi. Okay, maklumat yang pertama, bila T kosong, kita punya population adalah 20,000. Okay, so kita ganti, maka ln 20,000 equals to K darab kosong. Kosong lah, so ini adalah nilai C. Maka kita dapatlah ln P sama dengan KT tambah ln 20,000. Okay. Masih ada constant K. Untuk dapatkan constant yang seterusnya, kita gunakan maklumat seterusnya. T berapa tadi? T10 kan? Kita ambil T10. Kalau kita ambil T10, okay, maka P kita adalah 24,000. Maka saya ganti lagi. Maka ln 24,000 equals to K darab 10. Maksudnya 10K ni. Tambah dengan ln 20,000. Okay. Jadi kamu proses ni. Proses, tujuan dia kita nak cari nilai K. Okay. Jadi kalau kita dapatkan nilai K, terus kita akan ambil 10K ni. Terus kita ambil, ni bawa ke sana. Jadi ln 24,000 subtract to ln 20,000. Okay. Jadi kamu guna je calculator. Ln 24,000 tolak dengan ln 20,000. Okey, maka dapatlah 0.1823. Maka K itu bahagi lagi dengan 10. So macam itulah. Okey. Maka kita punya persamaan kita adalah, kita akan ambil ln P sama dengan K dah ada 0.0182 tambah
Ini adalah T. Tambah dengan ln 20,000. Okey, jadi untuk jawapan hari ni kita jadikan P tu sebagai tajuk. Maka kita akan ambil P sama dengan hilang ln, muncullah eksponen 0.0182 T tambah dengan ln 20,000. Okey. Sebenarnya kita boleh permudahkan lagi ni. Ni kalau tambah tukar darab. Okey. Maknanya ini ada 20,000. Ini kita boleh hilangkan. Maka jawapan dia adalah P sama dengan 20,000 eksponen to the power of 0.0182 T. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, boleh setakat ni? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey. Maka bila dah dapat equation, maka kita teruskan dengan soalan berikutnya. Pada tahun berapa tadi? Pada tahun soalan yang berikutnya. Kita nak population tahun 2005. Maksudnya ketika T sama dengan 20 tadi. T sama dengan 20, maka P ni gantilah. 20,000 eksponen to the power of 0.0182 multiplied by 20. Ini teruskan menggunakan kalkulator. Sepatutnya dapatlah 28721. Okey, kita ambil bermula daripada dm over dt equals to negative km. Okay, where m is the amount of radioactive. Okay, radioactive ni maksudnya dia akan menyusut lah kan. Itu yang ada negatif ni. Okay, maksud dia yang 5 gram ni pada peringkat awal. Pada peringkat awal T0, maka m kita ni adalah 5G. Okay, kemudian selepas 100 tahun T100, maklumat yang seterusnya T100, maka kita punya amount of radioactive ataupun mass ni sama dengan tinggal 3 gram, maknanya dia makin menyusut dah jadi 3 gram. Sekarang ni how many years, maksud dia T tu berapa kalau kita punya M tu 1. Jadi soalan dia T berapa kalau M tu sama dengan 1. Okay, jadi kalau kita nak jawab soalan ni kita mesti ada equation. So cara yang kita nak buat ni, kita tengok kita masih ada dua sebutan, ada satu kiri, satu kanan. Mesti guna separable method. Okay, separable variable. Sebab ada satu kiri, satu kanan. Jadi tak payah nak guna IF. Jadi kita pisahkan M sebelah kiri. So nanti tak payah kita ambil 1 per M je. dm equals to yang kiri kekalkan, gerakkan dt je. So kita akan integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri dapat ln M. Sebelah kanan negatif KT. Tetapi mesti ada bersama dia adalah C. Okey. Jadi terpulang sama ada kamu nak jadikan terus dekat sini jadi M sebagai tajuk, ataupun kamu gunakan equation yang ada ni, cari K, cari C. Okey, seperti yang tadilah. Soalan nombor 9 tadi. Okey, untuk yang ni saya nak tunjukkan cara yang kedua. Okey, cara yang pertama tadi kita akan gunakan equation ni, cari K, cari C. Sekarang ni saya nak guna cara lain. Katakan saya teruskan lagi. Saya cari, jadikan M ni sebagai tajuk, maka ln ni akan hilang. E kuasa negatif KT tambah C. Okay. Maksudnya saya belum cari lagi constant. Yang tadi kita buat, gunakan dua maklumat ni, cari constant. Sekarang ni saya teruskan dulu. Jadi nanti dalam exam kamu pilih. Kamu nak ambil daripada sini, ataupun nak teruskan lagi. Okay. Ini saya nak tunjukkan cara yang kedua.
Dua-dua cara ini betul. Yang ini bila tambah kena tukar kepada E kuasa C. Okey. Bila kita guna kaedah yang kedua ni, kita nampak yang ni semua ni constant. Jadi saya wakilkan dengan satu je. Wakilkan dengan A. Maka equation kita sekarang ni adalah M sama dengan A E kuasa negatif KT. Okey, maknanya bila saya dah proses sampai sini, barulah saya cari K tu berapa, constant tu A berapa. Okey, jadi nanti kamu pilihlah. Kamu nak cari constant masa dekat sini ataupun masa di sini. Dua-dua jawapan betul. Okey, jadi sekarang ni peringkat seterusnya saya nak cari M. Kita guna maklumat yang pertama, pada T sama dengan 0, kita punya M kita adalah 5. Okay, so 5 sama dengan A E kuasa 0. Maka A tu 5 lah. A sama dengan 5. Okay, maka equation kita dah jadi mudah. Kita tulis balik equation kita. So M sama dengan 5 E kuasa negatif KT. Masih ada constant, kita teruskan lagi dengan maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua, T sama dengan 100. Maka M kita dah tinggal 3. Maka kita akan ambil 3 sama dengan 5 eksponen kuasa negatif T 100. Maka saya tulis 100K. Yang ini kena hati-hati. Kita tulis balik. Okay, ini saya tukar tempat ni. So eksponen kuasa negatif 100K. Saya gerakkan 5 ni. So dapat 3/5. Jadi bila nak turunkan ni mesti guna ln. Ln kiri kanan. Ni kalau saya ambil ln maka ni hilang. Tinggallah negatif 100K sama dengan ln 3/5. Ln 3/5 ni negatif. Nanti K ni kamu akan dapat. Okay, kamu guna kereta ni. Tekan je ln 3/5 bahagi dengan 100. Dapatlah K ni 0/0. Dapat tak? Okey tak? Dapat. Okay. Maka kita punya equation kita M sama dengan 5 eksponen to the power of negative 0.0051 T. Okey. Sekarang ni kita nak mencari soalan seterusnya. Kita nak cari T tu berapa? Kita nak cari T berapa jika M sama dengan 1. So kita ambil 1 sama dengan 5 E kuasa negatif 0.0051T. Okey, ini kita teruskan lagi 0051T. Saya bawa 5 tu sebelah kiri dapat 1/5. Yang ini kita ulang lagi step tadi. Nak turunkan yang di atas ni mesti ambil ln kiri kanan. Bila ambil ln kiri kanan ini akan turun. Negatif 0.0051T sama dengan ln 1/5. Okey, jadi kamu guna kalkulator lagi. Tekan ln 1/5 bahagi dengan negatif 0.0051. Nanti lebih kurang kamu akan dapat 316. Kalau kita nak selesaikan, kita fokuskan kepada kita punya equation ni. Maknanya ini dah diberi ni. Dah diberi kita punya equation. Kita tengok sebab kita punya, kalau kita nak solve differential equation, dia ada dua. Sama ada nak gunakan separable method ataupun kita guna IF, integrating factor. Kalau untuk soalan ni kita nampak 1, 2, 3. Maka mestilah guna integrating factor. Sebab separable ni dia macam tadi, ada satu kiri, ada satu kanan. Maksudnya kita cuma ada dua sebutan je. Tapi sekarang dia ada 3, 1, 2, 3. Maka kita tahu ini mesti guna integrating factor. Okey.
Jadi kalau soalan tersebut kita kena main lah. Separable ni macam mana bentuk dia? Kalau kita ada satu kiri, satu kanan. Kalau integrating factor, kalau kita ada 3 sebutan. Contoh dia 1, 2, 3. Okey. Okay, sekarang ni I ni merujuk kepada current, arus current. Current, okey. Kemudian after t second, ini dia punya equation dia. So ini ada syarat tambahan. Ini tujuan dia bila kita integrate mesti ada constant. Gunakan syarat yang ni. Okey. So ini kena ingat soalan dia bincang I dan T, maka yang dalam ni adalah T. Tu maksud dalam tu adalah nilai T. Yang ni 0 ni untuk nilai I. Okay, jadi kena main cara nak baca tu. Okay, sekarang ni kita dapatkan IT. Ini maksudnya kita nak cari equation sebenarnya. Okay, jadi kita mulakan daripada di over dt plus 3 over 2i equals to 12. Okay. Kemudian, yang ini kalau kita nak mudah, kita compare dengan tadi. Biasanya, kalau IF ni, kita merujuk kepada dy dx tambah px darab y equals to qx. Sepatutnya kita mesti merujuk pada ni. Bila soalan application, kamu kena kenal pasti. Okay, sekarang ni kalau katakan saya refer pada sini je. Ni kalau kita ambil ni je. Kita compare ni je. Ni dengan yang ni. Bila kita compare dua ni, kita akan tahu rupanya y tu adalah I. Okay. So ingat kalau kita compare yang tu, maksud dia y ni adalah I. Y ni adalah I. Yang x tu adalah T. Kamu tulis siap-siap. Supaya nanti kita tak keliru dengan yang biasa kita buat. Okay. Jadi sekarang ni untuk step yang pertama, kita mesti cari IF. Masalahnya sekarang ni kita dah berubah ni. Sepatutnya IF kita ni, formula kita adalah exponent to the power of px dx. Sepatutnya formula kita yang ni. Tetapi ingat kita dah berubah. Bila soalan application, dia tak akan jumpa lagi y dan x. So ingat balik. Kalau saya nak tulis formula, so exponent kuasa P ni ikut. Sebelum ni Px, tapi X tu dah jadi T. So tulis PT. Kemudian dx. Kita tak tulis dx, kita akan tulis dt. Maksud dia kita akan ambil sebelah I. Inilah. Maka kita akan ambil eksponen kuasa 3/2 dt. Jangan dx. Sebab x dah ubah jadi t. So dt. Jadi sekarang ni kita integrate respect to t. Maka kita akan dapat eksponen kuasa 3/2 t. Ini kita punya IF. Jadi step yang kedua, kita akan ambil IF ni darab kiri dan kanan. Daripada sini. So letak di over dt plus 3/2i multiply by, sama dengan IF lagi 3/2 t darab dengan 12. Okay. Maksudnya untuk step yang kedua ni kita hanya tulis IF sebelah kiri, IF sebelah kanan. Okey. Kemudian sepatutnya step yang ketiga ni kita akan buat H3 ni. Kita sepatutnya kalau ikut cara biasa, step yang ketiga ni dia mesti tulis d over dx. Kemudian ambil IF darab dengan y. Sepatutnya yang tu dah. Tetapi kita kena ingat kita dah berubah. Variable kita dah berubah. So kita ikut je bentuk ni. D over x dah ubah jadi t. So dt. Okey, sepatutnya kita akan ambil IF. Sepatutnya kita akan buat IF darab y. Sekarang y ni dah tukar jadi I. So darab dengan I. Hanya kita ikut je bentuk dia. Tapi kita kena ingat dah. Yang y ni adalah I, yang x ni adalah t. So IF kita ni adalah ni.
eksponen kuasa 3/2t darab dengan I. Okey. Kemudian sama dengan sebelah kanan ini tak berubah apa. Saya tulis je macam ni. 3/2t. Okey, kemudian step yang keempat, kita gerakkan dt ni ke sebelah kanan. So kita akan ambil d kurungan eksponen 3/2t darab I. Sama dengan 12i 3/2t dt. Dah sampai sini baru kita integrate. Bila kita integrate, integration dengan d hilang. Maka salinlah i kuasa 3/2ti. Okey, sebelah kanan kita tengok kita cuma ada function eksponen je, dua benda ni tak terlibat. Integrate eksponen. So kena ingatlah ni. Jangan guna let u. Integrate terus. Salin soalan. Kemudian bahagi dengan integrate kuasa dapat berapa ni? Kalau kita integrate kuasa, dapat? 3 darab 2. Darab 2, yes. Betul. Dan jangan lupa ni kita dah sampai ke ujung, so letak tambah C. Okey. Ini kalau kita permudahkan lagi ni. Okey, saya tulis balik. I kuasa 3/2ti sama dengan ini kita dah boleh cancel jadi 8 eksponen 3/2t tambah C. Okey, jadi kalau katakan kamu nak jadikan terus I ni sebagai tajuk, maka kita proses lagi lah. Okay, katakan saya nak proses lah sampai habis. So I, maka yang ni saya kena bawa ke sini, jadi bahagilah. So yang pertama dapat 8, yang kedua dapat C per yang ni, ataupun boleh juga tukar kepada negatif 3/2t sebab asalnya di bawah. Saya bawa naik ke atas. Okey, sekarang ni kita nampak ada satu constant. Okey, bila ada satu constant, kita gunakan maklumat tadi I in bracket 0 equals to 0. Yang ini maksud dia kita ada I dan T kan. So T sama dengan 0 dan I itu sama dengan 0. Okey, kalau kat sini macam tak ada beza kan. So kita gunakan T 0, I 0. Okey, kita gantikan, kita akan dapat sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0. Ini 0 equals to 8 plus C e to the power of 0. Maksudnya 1 ni. Maka dapatlah C itu negatif 8. Okey, maka I. Kalau ikutkan soalan, obtain I. Maksud dia kita tulislah sikit. I in bracket. Sebab ini nak ikut soalan. Salin 8 tolak 8 eksponen negatif 3/2t. Okey. So boleh berhenti situ, ataupun kalau rajin kamu boleh factorize kalau nak lah. Kalau tak nak, berhenti yang di atas ni. Ni kalau rajin 3/2t. Okey, selesai. Jadi untuk soalan A lah. Okey, setakat ni okey, faham ke? Faham. Okey, kemudian kita ada soalan B. Sebenarnya soalan B tu maksud dia kita nak mencari amount of current daripada 4 to 8 second. Maksud dia kita terus je. Kita akan ambil I 8. So 8 tolak I 4 lah. Maksud dia kamu gunakan equation ni, gantikan dengan 8, kemudian gantikan dengan 4. Okey, kamu ganti je. 8 adalah 0.020. Buatlah. Okey, untuk yang C pula. Okey, untuk soalan C pula, kita nak cari apa? Kita nak cari okey, soalan nak cari estimate IT.
syarat dia adalah dia punya time tu very long period time. Itu merujuk kepada time yang at infinity. Tu soalan tu yang C tu. Tak tahu masa dia sampai bila. Maka kita ganti T sama dengan infinity. So kita akan gunakan I T sama dengan 8 1 tolak eksponen kuasa negatif infinity. So ingat, ini sebenarnya nilai dia adalah dia macam ibarat 1 per infinity lah ni. 1 per infinity berapa? 1 per infinity. Hello? Kosong. Maknanya yang di hujung ni tak payah kira. Maka teruslah kita akan dapat jawapan. Ini adalah nilai dia 8. 1 tolak kosong. Kan? Maka terus dapat 8. Selesai.